Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar tahun 6 SK Sungai Tekali. Okey, untuk hari ini cikgu hanya sediakan rakaman video tentang pembelajaran sains kita. Dalam waktu yang sama, kemungkinan besar untuk buat masa sekarang ni, ini adalah sesi PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah terakhir. Mungkin juga boleh jadi lepas ni kita sekolah sekejap, tiba-tiba kes akan menjadi semakin naik, semakin bertambah, kita pun akan bersambung semula PDPR. Mungkin kita tak tahu apa sahaja yang akan berlaku akan datang. Macam-macam benda boleh berlaku, kita tak tahu. Kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Dalam ayat Al-Quran kata, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, tetapi Allah adalah sebaik-baik perancang. Okey, hari ini kita sambung pembelajaran sains kita. Dan siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 25. Muka surat 25. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang mikroorganisma. Ada berapa jenis mikroorganisma? Okey. Mikroorganisma secara asasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis mikroorganisma cikgu sebutkan untuk kita ingat balik. Yang pertama, fungi. Yang kedua, protozoa. Yang ketiga, alga. Yang keempat, bakteria. Dan terakhir sekali yang kita sedang alami sekarang ini ialah virus. Cikgu ulang balik. Fungi, protozoa, bakteria, alga dan last sekali virus atau virus. Okay, 5 jenis mikroorganisma. Dan ramai orang tanya, mikroorganisma ni benda hidup atau benda mati? Kat sini kita akan tengok. Kalau kita katakan mikroorganisma tu benda hidup, macam mana dia hidup? Okey, kalau manusia, kita dikatakan benda hidup sebab kita boleh buat 4 perkara kalau tak silap cikgu. Kita cuba ulang balik. Yang pertama, kalau manusia boleh makan, mestilah benda hidup. Manusia boleh minum, manusia boleh bernafas, manusia boleh bergerak. Betul lah, 4 bukti yang menunjukkan manusia ni melakukan proses untuk hidup. Makan, minum, bergerak, bernafas. Kalau tak silap cikgu, satu lagi, mengawan ataupun kalau manusia ataupun haiwan lah, mengawan. Maksudnya nak tambahkan lagi generasi atau populasi sesuatu spesies. Itu menunjukkan kita manusia ni benda hidup. Macam mana pula dengan mikroorganisma ni? Adakah mikroorganisma ini benda hidup? Dan kalau kita katakan benda hidup, macam mana dia lakukan proses ataupun macam mana dia melakukan proses? Macam mana untuk aku? Cikgu cakap pun pusing-pusing dah. Macam mana mikroorganisma ni melakukan proses atau cara untuk dia hidup? Sebelum tu, mari kita tengok karikatur. Karikatur ni maksudnya animasi, lukisan animasi, kartun ni. Kartun. Okay, budak handsome ni, dia kata, "Ibu, apa yang ibu masukkan dalam adunan tu?" Mak ni cakap, "Oh, ni yeast. Yeast ni akan menyebabkan dough roti berkembang." Budak ni kata, tapi bagaimana? Okey, yeast ni, kalau siapa mak-mak yang selalu buat roti atau kuih, dia nak bagi dia punya roti tu ataupun kuih, bancuhan tepung tu, nak bagi bancuhan tepung tu mengembang, kita kena masukkan yeast. Dia ada jual yeast dalam paket kecil. Dan biasa nama yeast dekat kedai ni kita panggil mauripan. Bukan lipan tapi mauripan. Okay, mauripan ni atau yeast ni, dia sebenarnya salah satu daripada jenis mikroorganisma. Iaitu jenis mikroorganisma, kalau tak silap cikgu, jenis fungi. Sekejap. Bukan. Betul. Sejenis fungi. Sejenis fungi atau fungi. Sebab kalau kita tengok buku teks muka surat 22, memang ada tunjuk contoh ataupun gambar yeast ni. Dia bentuk bulat-bulat. Betul lah tu. Yeast tu
atau kita tengok jenama sekarang dekat pasaran, mauripan, adalah sejenis mikroorganisma. Okey, mak kita nak bagi roti dia kembang, dia letakkan yeast. Tapi budak ni tanya, macam mana benda tu boleh jadi? Okey, mari kita dengar apa yang mak cakap. Mak dia cakap kat budak ni, nama budak ni Haris. Haris, yeast ni merupakan sejenis mikroorganisma. Mikroorganisma turut menjalankan proses hidup. Dia pun hidup dan melakukan proses untuk hidup, seperti bernafas, tumbuh dan bergerak. Dia tak sama macam kita. Untuk mikroorganisma, dia bernafas, dia tumbuh dan bergerak. Tumbuh ni maksudnya membesar lah. Dia bernafas, tumbuh dan bergerak. Okay, Haris tanya lagi, Doh ni mengembang sebab yeast ni bernafas lah ya? Mak cakap, ya. Bijak budak ini. Tak ada kata pandai pun, cuma cikgu tambah. Okey. Secara asasnya mikroorganisma ni dia lakukan proses untuk hidup ada 3. Yang pertama, mikroorganisma bernafas. Tengok tepung ni, bila dicampur dengan yeast, tepung tu akan mengembang. Jadi kita tahulah dalam tepung tu ada yeast, dan yeast tu dia bernafas, ada keluarkan udara. Okey, yang kedua, mikroorganisma bertumbuh atau tumbuh atau membesar. Tengok ni roti ni, kita basahkan dengan air, biar lama-lama dia akan tumbuh kulat, warna hitam-hitam lah, warna hijau lah. Maksudnya dia akan makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Jadi kita tahulah mikroorganisma tu juga dia bertumbuh atau membiak. Okey, last sekali, mikroorganisma juga bergerak. Okey, ni kat sini adalah salah satu daripada jenis protozoa, iaitu nama dia amoeba. Nama dia amoeba. Okey, amoeba ni kalau tengok yang pertama tu rupa dia lain sikit. Bila yang kat tengah tu dia jadi macam tertutup sikit. Bila yang ketiga tu dia kembang cara lain pula. Ni nak tunjukkan mikroorganisma bergerak. Ingat proses hidup mikroorganisma ada 3. Yang pertama, dia bernafas. Dia nafas. Yang kedua, dia bertumbuh atau membiak. Dan yang ketiga, dia bergerak. Ada 3 perkara ni. Okey, sekarang buka buku teks muka surat 24. Muka surat 24. Ni sebenarnya ada satu aktiviti yang kita boleh buat sendiri di rumah. Siapa yang rajin, yang suka kan atau nak tengok secara real life ataupun secara sebenar macam mana mikroorganisma ni hidup. Okey, yang pertama kita nak buktikan yang yeast ni bernafas dan dia boleh bebaskan gas. Maksudnya kita nak tahu mikroorganisma ni betul ke dia bernafas. Betul ke mikroorganisma ni bernafas? Okey. Kat sini kita ada satu botol. Siapa nak lebih jelas boleh tengok dalam buku teks masing-masing. Boleh juga tengok dalam rakaman video cikgu ni. Okey, kita ada satu botol plastik. Okey, dalam botol plastik ni kita masukkan air suam, 200 ml air suam. Lebih kurang separuh lah, separuh botol air suam dalam botol plastik. Okey, tak digalakkan untuk gunakan air sejuk, terutama air sejuk ais tu, air dalam peti sejuk. Sebab mikroorganisma yang macam yeast ni dia kurang aktif ataupun boleh mati kalau suhu terlampau sejuk, suhu terlampau rendah. Jadi kalau suhu sejuk ataupun air sejuk ni, yeast ni tak boleh nak hidup. Dan tak boleh juga guna air panas sebab yeast boleh mati. Dia sedahan ni lah, sedam-sedam, suam-suam kuku. Okey, lepas tu kita masukkan 3 sudu kecil yeast. Beli kat kedai, nama benda tu mauripan. Kalau pergi kedai, cik nak beli mauripan, dia faham lah. Cik nak beli yeast, mungkin ada orang kedai biasanya faham. Tapi kalau ada orang yang tak tahu, cik nak beli yeast, dia pening. Benda apa yeast tu? Kalau mauripan, mungkin dia pernah dengar. Okey, kemudian kita, ni mesti tambahkan juga 1 sudu besar gula. Sebab apa letak gula? Ini persoalan ni kita akan rungkaikan sekejap lagi. Okey, lepas kita masukkan bahan-bahan ni tadi, kita goncangkan botol tu dan muncung botol tu, pasangkan belon. Lepas tu kita tengoklah apa jadi. Apa jadi dengan belon tu. Okey, cikgu ada satu rakaman video. Okey, awak takkan boleh tengok ataupun takkan dengar suara. Tapi kita boleh tengok apa yang berlaku dengan botol yang kita dah letakkan yeast ni tadi. Tapi sebelum tu biasanya ada iklan. Tak ada iklan. Okey, kita nak tengok eksperimen ni, nak tengok macam mana mikroorganisma bernafas. Okey,
Tadi dah masukkan air suam, yeast dan gula. Kemudian kita goncangkan. Dan last sekali kita letak balon. Belilah apa-apa balon, tak kisahlah warna apa. Balon badut tu pun boleh. Balon hari jadi pun boleh. Okey, letakkan balon. Kemudian kita akan biarkan balon tu dalam beberapa minit. Okey, kalau dalam eksperimen yang ni, yang dilakukan oleh Afan ni, dia letakkan botol tu dalam air suam. Sebab apa dia buat macam tu? Dia nak bagi kekalkan suhu air di dalam botol tu. Maksudnya dia akan sebabkan yeast tadi ni akan lebih aktif sebab dia punya suhu kekal. Okey, cuba tengok dalam video ni sekarang. Balon tu kalau dibiarkan lebih daripada sejam, dia makin lama makin kembang, makin lama makin kembang. Dan tengok last sekali balon tu terangkat naik dan dia mengembang. Balon tu terangkat naik dan dia mengembang. Berbanding masa awal-awal tadi, kita tengok balik dia punya ulang tayang. Daripada bawah ni dia makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin kembang. Dan last sekali kita tengok dia kembang. Dan kalau kamu perasan, dia tak bolehlah kembang sampai besar-besar sangat. Sebab yeast ni dia memang dia bernafas, tapi tak adalah dia bernafas macam manusia sampai boleh bernafas kuat-kuat macam tu. Sikit-sikit je. Jadi bila sampai satu tahap, balon tu tak boleh nak kembang lagi dah sebab dia kenyal. Dia kenyal. Jadi ini sebenarnya nak buktikan yang yeast ataupun mikroorganisma ni juga turut bernafas. Turut bernafas sama macam manusia. Okay, turut bernafas sama macam manusia. Okay, ni soalan-soalan ni kita boleh jawab lah. Apa perubahan yang berlaku? Kita tengok balon mengembang. Nyatakan inference kamu. Kenapa balon tu boleh mengembang? Sebab yeast ni atau mikroorganisma bernafas. Okay, soalan nombor 3. Kenapa gula digunakan dalam penyiasatan? Kenapa gula digunakan dalam penyiasatan? Okay, untuk yeast ni, dia perlukan makanan. Dia perlukan makanan. Jadi gula ni dijadikan sebagai bahan makanan untuk yeast ni makan. Kita boleh juga gantikan apa-apa sahaja benda lain yang ada, kita panggil unsur karbohidrat. Unsur karbohidrat ni contohlah, bubuhlah dalam tu roti ke nasi ke, macam kita lah. Kalau kita penat, kita kurang tenaga. Bila kita kurang tenaga, kita perlukan tenaga dengan cara kita makan karbohidrat. Karbohidrat membekalkan tenaga. Contoh, kita boleh makan nasi, boleh makan roti. Dan kalau terpaksa sangat tak ada nasi, tak ada roti, ambillah sebiji atau seketul gula-gula makan. Boleh bekalkan tenaga untuk kita. Sama juga macam yeast. Samalah, dia pun hidup, dia pun bernafas. Okey, apa kesimpulan yang boleh kamu buat? Kesimpulannya sangat senang. Mikroorganisma bernafas. Okey, fikir sejenak. Apa gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorganisma? Yeast tadi bernafas, dia keluarkan gas. Gas tu gas apa? Ini semua boleh jawab sangat senang, iaitu gas. Siapa yang jawab betul tu betul lah. Dia bebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Macam manusia, kita tarik nafas oksigen, hembuskan nafas karbon dioksida. Okey, apa akan berlaku kalau kita gantikan gula dengan garam? Okey, yeast tu tak boleh nak hidup, tak boleh nak bernafas macam biasa sebab dia tak ada tenaga. Garam tak membekalkan tenaga. Garam ni hanyalah bahan mineral. Dia tak boleh gantikan karbohidrat. Okay, kita tengok pula aktiviti kedua untuk tengok mikroorganisma bergerak. Okey, kita gunakan mikroskop. Okey, kalau nak nampak mudah mikroorganisma yang pelbagai, yang ada macam-macam jenis, kita ambilkan air kolam ikan atau air yang bertakung. Ini sangat banyak jenis-jenis mikroorganisma, dan kalau macam kita tengok bawah mikroskop ni, sampai kita tak tahu ni jenis apa dan jenis apa. Sebab apa ambil air kolam? Sebab air kolam ni banyak kandungan mikroorganisma. Okey, benda ni kalau ada alat sendiri kita boleh buat. Macam dekat bilik sains kita ada 1 atau 2 je yang elok.
Tapi dia punya kuasa pembesaran tak cukup kuat. Dia hanya yang asas saja. Jadi kalau nak tengok mikroorganisma dalam air kolam ni mungkin boleh lah, tapi hanya mungkin boleh nampak jenis yang macam protozoa je. Jenis protozoa yang macam paramecium. Maka saya protozoa yang jenis paramecium. Nak nampak amoeba, tengoklah. Kadang-kadang susah nak tengok. Okay, dia sebelum letak bawah mikroskop, kita kena letak atas slide kaca atau sisip kaca. Benda tu dia kaca kecil, petak. Letak atas tu, lepas tu kita tutup dengan lapisan kaca yang lagi halus. Nama dia sisip, lagi kecil lah. Lepas tu tengok bawah mikroskop. Okay, cikgu akan tunjukkan rakaman video yang orang buat tentang mikroskop, menggunakan mikroskop. Nak tengok. Okay, sekejap. Ini kita tak payah tengok. Ini sejenis hidupan, tapi bukan mikroorganisma, tapi dia kecil, dia macam mikroorganisma. Okay, ini cerita lain. Kita tengok ni. Okay, ini adalah sejenis alga. Alga ni salah satu daripada jenis mikroorganisma yang boleh hasilkan makanan sendiri menggunakan proses fotosintesis. Ni kita tengok alga tu, dia bergerak. Kita sekarang nak buktikan betul tak mikroorganisma boleh bergerak. Kalau kamu perasan, dalam badan dia, bahan dalam badan dia turut bergerak. Itu nak buktikan badan dia macam badan manusia lah. Aliran dalam badan dia sentiasa mengalir. Dan kalau kamu perasan dalam video ni, ada banyak juga benda-benda lain. Tu yang tadi tu, saya ulang balik, yang laju tu. Okay, saya tengok balik Yang laju tu adalah salah satu daripada jenis protozoa, iaitu paramecium. Nampak? Patut boleh pause. Silap tak pause tadi. Sekali. Sebab tengok betapa lajunya, macam dia nak lumba kereta. Dapat paramecium. Ni jenis protozoa yang ada dalam air, terutama air kolam. Hijau-hijau ni memang banyak. Sebab tu kalau kita tengok dalam air kolam, kenapa berwarna hijau? Sebab dia banyak kandungan alga. Alga berwarna hijau sebab dia jalankan proses fotosintesis macam tumbuhan. Tengok tu, paramecium tadi bergerak. Yang lain-lain tu yang bentuk macam pelik-pelik sikit, cikgu tak ada nak cakap benda apa, sebab dia macam-macam. Tu yang bulat-bulat tu, itu rasa jenis-jenis, mungkin jenis-jenis plankton lah, phytoplankton. Dia macam alga juga. Lepas tu kalau kamu perasan, ada juga yang panjang-panjang. Ni nanti dulu ni tak payah. Okay, itu macam-macam jenis. Dan itu kita nak membuktikan bahawa mikroorganisma juga turut bergerak macam manusia. Berikan inference berdasarkan pemerhatian yang kamu peroleh dalam air kolam ketika menggunakan mikroskop. Inference yang kenapa, apa yang kamu nampak tu. Kita nak kata mikroorganisma tu dia bergerak. Dan dia adalah benda hidup. Okay, kita tengok aktiviti ketiga. Sekejap Okay, aktiviti ketiga. Okay, maaf sekarang kamera saya dah tak boleh nampak. Sekejap. Okay, cikgu punya kamera sekarang dah tak boleh nampak. Kamu tak boleh nampak muka cikgu. Maaf sangat-sangat. Tak apa, kita boleh teruskan dulu. Okay, aktiviti ketiga. Macam mana nak buktikan mikroorganisma tu bertumbuh atau membiak. Okay, kat sini kita nak tengok kulapuk. Kulapuk ni macam mana? Okay, kulapuk ni dia adalah jenis-jenis fungi ataupun kulat. Kita ada panggil nama lain, kulat. Kulat dekat, kadang-kadang bila roti dah tak elok, dah rosak, ataupun nasi dah basi, boleh tumbuhnya kulat ni. Okay, kita tengok kat sini, kita ada 3 keping roti.
Okey, kemudian kita sembuhkan setiap roti ni dengan kandungan air yang berbeza. Contoh roti A tu kita spray 1 spray, roti B kita spray 2 kali spray, roti C 3 kali spray. Lepas tu kita tengok apa yang berlaku. Okey, kat sini cikgu ada satu video juga. Kita nak tengokkan macam mana pertumbuhan kulat atau kulapuk pada roti. Kejap. Okey, gambar ni dia sangat tak apalah, boleh nampak je. Kita tengok. Roti ni dah dispray, diletakkan spray, dispraykan air, disimpan dalam bekas plastik dan dibiarkan. Kita tengok apa jadi. Dalam makan masa mungkin 2-3 hari, kita tengok nampak ada pertumbuhan yang warna hijau. Warna hijau tu adalah sejenis kulapuk atau kulat yang tumbuh pada permukaan roti. Inilah bila roti basi, roti dah tak elok, kulat ni akan mudah tumbuh pada roti ni. Saya lajukan sikit. Tengok tu. Tengok makin lama makin busuk. Dan kalau makanan kita dah basi atau dah rosak, janganlah sesekali kita makan, sebab benda tu boleh membuatkan kita sakit perut. Kita sakit perut kalau nak makan makanan yang dah basi. Jadi itu nak buktikan bahawa mikroorganisma juga bertumbuh. Dia tumbuh. Okay, ni tengok ni semua hasil-hasil yang berlaku tadi lah. Yang pertama tadi kita nak buktikan mikroorganisma bernafas. Yang kedua kita nak tengok mikroorganisma bergerak. Dan yang ketiga kita nak tengok mikroorganisma tumbuh. Jadi mikroorganisma macam fungi, protozoa, alga dan bakteria, dia juga menjalankan proses hidup macam manusia. Dia bernafas, dia bergerak dan bertumbuh. Kebanyakan mikroorganisma ni kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Kita kena gunakan kanta pembesar ataupun lagi jelas kita gunakan mikroskop. Okay, soalan kuis bawah tu, kuis mudah. Antara berikut yang manakah mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis? Sudah pastinya alga, sebab dia warna ni warna hijau. Dia sama macam pokok. Okay, itu saja pembelajaran kita untuk hari ni. Kalau ada soalan boleh PM cikgu, WhatsApp personal cikgu, atau masukkan soalan anda dalam grup kelas PDPR masing-masing. Dan selepas ni cikgu akan berikan satu link quizzes. Jawab quiz tu, sebab dari link quiz tu cikgu dapat tahu sejauh mana kamu faham tentang tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga isikan kehadiran dalam Google Form. Isikan kehadiran dalam Google Form. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.